Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Konvoi kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong meneruskan perjalanan ke Bandaraya Kuching. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Bilal Shah terus menerima sambutan luar biasa daripada rakyat Sibu. Selain ratusan penduduk menunggu di luar hotel, dianggarkan lebih 3,000 orang hadir di Pasar Sentral Sibu. Sebaik Al-Sultan Abdullah tiba di pasar berkenaan pada pukul 8.47 pagi, orang ramai terus menyambut dengan sorakan dan melaungkan Daulat Tuanku. Yang di-Pertuan Agong diiringi Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Uping, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Selepas kunjungan ke pasar basah tersebut, kembara kemudiannya menghala ke Sri Ahmad dan kemudiannya ke Kuching. Penjelajahan sejak 3 September berakhir esok bermula dari Tawau, Sabah dan berakhir di Teluk Melanu di selatan Sarawak. Aspek pensijilan dan industri halal negara akan diperkasa ke peringkat lebih kompetitif. Ke arah itu, semua jabatan dan agensi berkaitan akan diselarasi bawah satu jawatankuasa Kabinet. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jawatankuasa berkenaan akan diterajui Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kita ada target untuk industri halal bagi negara ini, dan semua jabatan berkaitan harus bersama satu. Dan kalau dari segi Jemaah Menteri, saya telah putuskan supaya ia dapat diselaraskan di bawah jawatankuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh TPM Datuk Seri Zahid. Dan penekanannya mestilah juga perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Baru dia beri ruang kepada semua, ya, selain daripada yang memang sudah terkenal dan berupaya. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Persidangan Global Halal di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut berkata Malaysia perlu memanfaatkan sebaiknya sektor halal kerana ia diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadilah satu kerugian besar kalau kita tidak memberikan perhatian manakala pengiktirafan itu telah diberikan kepada Malaysia. Jadi pertama, saya tahniah kepada JAKIM yang mempelopori industri dan pensijilan halal, kerana dari pengiktirafan itulah maka berkembangnya industri halal. Ia sampai ke tahap di mana dunia anggap Malaysia ini agak ke depan. The issue certification has been largely recognized by the international community and nations, and Malaysia is at the epic. Countries and industries refer to the Malaysian certification as something recognized of high standard, and we should fully utilize this, not only for halal certification, but also for the industry. Anjakan dasar yang bakal dilaksana pada fasa kedua rancangan Malaysia ke-12 akan beri kesan signifikan kepada rakyat negara ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata dasar gaji progresif dan program subsidi bersasar masing-masing akan dilaksana bermula tahun depan. Subsidi bersasar akan bermula tahun 2024. Gaji progresif akan bermula tahun 2024. Jadi semua dasar ini akan bermula tahun 2024. Cuma berapa ramai dapat capaian dia, itu semua itu akan dilakukan secara berperingkat, dan menjalang 2-3 tahun akan datang, saya ingat hampir semua, sebahagian besar semua akan mendapat manfaat daripada beberapa dasar ini. Sistem pangkalan data utama padu akan menjadi infrastruktur utama yang memangkin program subsidi bersasar, khususnya dalam memastikan tiada rakyat tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Tempoh percubaan padu dilaksana November ini sebelum dibuka kepada orang ramai untuk pengesahan kedudukan sosioekonomi mereka Januari depan. Komitmen Kerajaan Persekutuan menerusi pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 untuk memberi keutamaan terhadap penyelesaian masalah bekalan air di Kelantan, melegakan rakyat di negeri itu.
bagi saya itu adalah satu komitmen yang besar daripada kerajaan madani atau kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Seluruh rakyat Kelantan sepatutnya menerima dan juga menyahut saranan daripada Perdana Menteri dan memberi ruang kepada Perdana Menteri dan juga pasukan kerajaan perpaduan untuk menyelesaikan masalah air ini, dan kerajaan negeri di negeri Kelantan juga, terutamanya melalui Esko Infra dan juga AKSB sendiri, sepatutnya membuka tangan seluas-luasnya dan memberi ruang sebaik-baiknya agar masalah air ini dapat diselesaikan. Kami sangat bersyukur kerana adanya perhatian daripada pihak kerajaan terhadap kami di sini, dan isu ini adalah sangat penting, dan pada kali ini ia memberi nafas baru kepada kami di rakyat Kelantan. Kita harapkan ada satu tindakan daripada pihak kerajaan agar kehidupan kami di sini lebih baik berbanding sebelum ini. Kalau boleh kena buat ni memang sungguh. Kau mana pun biar kalau kau mana pun kena selesai dengan cepatlah. Kita tak usah bunyi dah pasal masalah air ni. Ada muka PMX widah ke. Widah kita. Jadi kita guna molek. Semalam Perdana Menteri menjelaskan bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air Kelantan dan Sabah, RM800 juta bantuan segera disalurkan. Peruntukan RM60 juta dana pembiayaan peluang kedua beri manfaat besar kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk William Ng berkata, secara khususnya ia dilihat mampu menampung operasi sebahagian usahawan mikro, terutamanya usahawan inovatif dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Saya rasa dana 60 juta ini untuk peluang kedua ini amat menarik dan tepat sekali untuk membantu PKS yang sebelum ini terjejas, bukan kerana saran mereka pun, tapi kerana mungkin pandemik COVID-19 dan sebagainya, dan oleh itu dia tidak boleh membayar semula pinjaman dia. Jadi saya rasa dana 60 juta ini tepat sekali. Pada masa sama, usaha berkenaan dapat memastikan tiada peniaga terjejas mahupun golong 3. Kementerian Pengangkutan melalui Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD akan menyelaraskan laluan perkhidmatan bas di Lembah Kelang supaya pengangkutan awam itu lebih berintegrasi pada masa depan. Menterinya Anthony Loke berkata, melalui integrasi ini diharap dapat meningkatkan mutu perkhidmatan bas yang lebih lancar dan efisien. Jadi ada beberapa perkhidmat bas ini yang berlainan. Yang perlu kita buat ialah kita perlu selaraskan supaya laluan-laluan itu lebih berintegrasi, tidak overlap antara satu sama lain. Dan kita berharap bahawa pengintegrasian dan juga kerjasama ini dapat membantu supaya perkhidmatan bas kita lebih lancar, lebih efisien, dan hasrat kita ialah menambah bilangan penumpang. Ketika ini terdapat 3 operator berlainan yang mengendalikan perkhidmatan bas di Lembah Kelang, iaitu Rapid Bus, Bas Percuma Go KL oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Bas Smart Selangor oleh Kerajaan Selangor. Ia selaras dengan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 untuk memperluaskan perkhidmatan bas Rapid Transit dan bas dalam bandar. Dapatkan penghantaran dan pulangan percuma serta tawaran hebat fashion dan kecantikan di Shopee Hari Fashion Hebat. Shopee.
Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, SEM Day Registration yang diperkenalkan Jabatan Tanah dan Servis Sarawak. Perinciannya kita langsung sahaja bersama Bu Mawin. Bu Man, silakan. Ya Nurul, terima kasih. Kebara Kenali Borneo hari ke-10 di Sibu hari ini yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli melawat Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pasar yang lazimnya agak lengang pada hari bekerja bertukar meriah dengan ribuan rakyat memenuhi pasar tersebut menunggu keberangkatan tiba rombongan diraja ini. Ketibaan baginda dan rombongan ke Pasar Sentral Sibu disambut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof. Baginda kemudiannya melawat ke sekitar pasar itu dan singgah ke beberapa gerai antaranya gerai kuih muih, gerai menjual ayam tua bungkus dan gerai buah-buahan. Beberapa peniaga ditemui teruja dengan lawatan itu yang dianggap mereka sebagai satu peluang jarang berlaku. Bersyukur dan gembira sangat-sangat sebab berkesempatan menyuruh Yang di-Pertuan Agong untuk sign duit ni sebab ini menandakan beliau pernah berkunjung ke Sibu dan kita boleh simpan ni sebagai kenangan untuk selama-lamanya. Memang dia ada tarik, dia ada ambil gambar. Itulah saya tidak dapat selfie dengan dia. Saya tidak dapat selfie. Tapi saya saja sudah cukup lah. Happy, excited sebab Agong tak pernah pergi Sibu. And kita minta Agong pergi balik melawat pergi Sibu lagi and then kita boleh selfie dekat sini. Tadi tak sempat lah. Tak sempat. Banyak sangat orang tolak ke sini. Selepas Sibu, rombongan diraja ini berangkat ke bahagian Sri Aman sebelum meneruskan perjalanan ke Kuching. Baik, sementara itu selepas Bandar Sibu, penduduk Julau turut tidak melepaskan peluang menunggu ketibaan rombongan kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di sepanjang laluan KJD Julau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Duat Jubin juga turut bersama-sama penduduk menanti setia baginda melalui jalan tersebut. Menarik sekali apabila penduduk turut mengenakan pakaian tradisional dan bertabuh bagi menunjukkan kesetiaan dan keterujaan mereka. Yang di-Pertuan Agong dan ketiga-tiga putera baginda berkenan mencemaduli menyantuni seketika penduduk yang telah lama menanti di situ. Jalan KJD Simpang Julau merupakan salah satu jajaran projek Lebuh Raya Pan Borneo dan telah dibuka sepenuhnya pada Oktober 2021. Pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo bagi kontrak pakej kerja sepanjang 28.5 km ini melibatkan kos pembinaan sebanyak RM537.4 juta. Ia merupakan sebahagian daripada keseluruhan 3 jajaran WPC 07 dari Persimpangan Bintango ke Jambatan Sungai Kua sepanjang 75 km. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah menghadiri mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-80 di Ibu Negara tengah hari tadi. Mesyuarat tersebut yang diadakan di Putrajaya dipengerusi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan turut dihadiri Menteri Besar dan Pegawai Tertinggi Negeri dari seluruh negara. Beberapa perkara berkaitan isu pentadbiran turut dibincangkan di mana Dato' Amar telah memaklumkan bagi negeri Sarawak pendaftaran surat cara tanah Sarawak telah mencapai one day registration sejak 2009. Beliau turut mendedahkan pada tahun tersebut Jabatan Tanah dan Survey Sarawak telah memperkenalkan same day registration yang merupakan salah satu pemudah cara dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat. Dedahnya lagi, sistem LASIS yang dibangunkan Jabatan Tanah dan Survey berupaya membawa pejabat tanah ke setiap rumah melalui sistem dalam talian. Seramai 20 peserta Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik PPTD menyertai konvoi kembara Hari Malaysia di Kuching pagi tadi. Pelepasan konvoi tersebut disempurnakan Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak Bangis Munga selepas beliau merasmikan program berkenaan di pekarangan bangunan Sultan Iskandar. Sepanjang perjalanan sejauh 97.9 km, peserta konvoi berhenti di 6 premis jabatan dan agensi persekutuan dengan perhentian pertama di Jabatan Penyiaran Sarawak RTM untuk penyerahan bendera Malaysia dan Sarawak sebagai antara aktiviti program berkenaan. Ia juga adalah untuk menterjemahkan hasrat Malaysia Madani
yang telah diwar-warkan oleh kerajaan dan untuk membantu meningkatkan semangat patriotisme di kalangan penjawat awam persekutuan. Sementara itu, ketibaan peserta konvoi di pekarangan RTM disambut meriah oleh warga kerja diketuai Pengarah Penyiaran Negeri Wan Azhan Wan Hamad. Bertepatanlah dengan peranan kita dalam penyiaran ini untuk mewawarkan dan menyemarakkan sambutan Hari Malaysia yang mana bakal kita sambut pada 16 bulan nanti, dan kembara ini merupakan salah satu daripada manifestasi untuk kita sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan nanti. Dalam pada itu, konvoi tersebut turut singgah di Rumah Sri Kenangan bagi penyerahan sumbangan bantuan sebagai salah satu program tanggungjawab sosial PPTD wilayah Sarawak. 2 lagi kes phone scam dilaporkan di Sarawak melibatkan kerugian RM383,000. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu kedua-dua kes berlaku di daerah Kuching bulan lepas. Kes pertama membabitkan seorang pesara kerajaan berumur 70-an. Mangsa menerima panggilan telefon daripada suspek mengaku dari syarikat kurier 24 Ogos lepas menyatakan ada pasal berisi kad pengenalan dan kad bank. Namun dinafikan lelaki berkenaan dan seterusnya panggilan disambungkan kepada ASP Mokhtar dari Balai Polis Ipoh. Suspek menyatakan terdapat waran tangkap atas nama mangsa kerana melakukan jenayah penggubahan wang haram. Susulan itu, mangsa diarahkan melaporkan kesemua wang simpanannya sebelum diarahkan melakukan pemindahan wang bagi tujuan siasatan. Mangsa membuat 4 transaksi pemindahan wang keseluruhan RM103,000 ke 2 akaun bank penghujung bulan lepas. Lelaki itu menyedari telah ditipu selepas memaklumkan perkara tersebut kepada ahli keluarganya. Datuk Muhammad Azman berkata kes kedua pula melibatkan wanita berumur 60-an yang bekerja sebagai kerani sebuah syarikat. Mangsa menerima panggilan dari wanita tidak dikenali mengaku dari Kementerian Kesihatan pada 10 Ogos lalu. Suspek menyatakan mangsa telah mengambil ubat tahan sakit dalam kuantiti yang banyak. Mangsa menafikan perkara tersebut dan panggilan disambungkan kepada Sarjan Azlan Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak. Suspek menyatakan terdapat waran tangkap atas nama mangsa kerana melakukan jenayah penggubahan wang haram. Wanita itu kemudiannya diarahkan membuat pindahan wang ke beberapa akaun bank bagi tujuan siasatan. Sebanyak 9 transaksi pindahan wang dengan keseluruhan kira-kira RM280,000 ke 3 akaun bank dilakukan mangsa antara pertengahan Ogos dan awal bulan ini. Mangsa menyedari telah ditipu selepas suspek gagal dihubungi. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Mumawan, terima kasih atas perincian daripada Sarawak itu. Laporan berita wilayah akan kembali selepas ini, selepas cuaca. Seterusnya kita ke negeri di bawah Vayu. Antara tumpuannya, pameran sambutan Hari Malaysia tingkatkan kesedaran perjuangan tokoh kemerdekaan. Laporannya bersama Anisya Dolos di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Nurul, pameran berkaitan penyertaan Sabah dalam pembentukan Malaysia dan sejarah perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan antara pengisian sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah di Penampang. Sebanyak 15 reruai pameran dibuka di sebuah pusat membeli belah bermula hari ini hingga 16 September bagi memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap sejarah kemerdekaan negara, seterusnya menghargai rekod warisan terdahulu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu menyambut baik inisiatif ini yang bertujuan menyampaikan maklumat berkaitan sejarah Malaysia. We should do this one at least
paling sedikit, at least once a year during Malaysia Day. And I hope that I encourage more people, especially young people, the young generation to come and visit so they understand the background of us forming the Malaysia, part of Malaysia. So our independence to be passed on to our generation. Datuk Christina menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2023 mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Pameran yang bertemakan Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan ini anjuran pelbagai agensi termasuk Jabatan Arkib Negeri Sabah. Pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini perlu mengamalkan konsep mudah, cepat dan berkesan dalam melaksanakan kerja-kerja harian. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata ini seiring dengan inisiatif kerajaan melaksanakan pelan transformasi ke arah meningkatkan tadbir urus PBT. Datuk Dr. Joachim berkata pelbagai cabaran dihadapi PBT dalam menyediakan pembangunan kemudahan awam dan penyampaian perkhidmatan yang terbaik. Ini termasuk harapan rakyat yang mahukan perkhidmatan cekap, efisien dan proaktif. Beliau menyatakan demikian ketika melancarkan Bulan Pengampunan peringkat Majlis Perbandaran Sandakan MPS. Teks ucapan beliau dibacakan pembantunya Datuk Hamsan Awang Supain. Sementara itu, Datuk Hamsan ketika ditemui pemberita memberitahu pembayar cukai perlu menunaikan tanggungjawab melunaskan tunggakan cukai pintu kediaman masing-masing. Jelasnya ia penting bagi membolehkan PBT memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Sebelum tindakan undang-undang diambil, kita adakan Bulan Pengampunan menyedarkan masyarakat bahawa majlis sebenarnya serius untuk membuat mengutip cukai ini, dan cukai ini kita pulangkan balik kepada masyarakat. Sebanyak 5 lokasi dibuka sepanjang 1 bulan kempen pengampunan tersebut iaitu di Wisma Warisan, Pasar Kim Fung Batu 4, Dataran Sujati Ujana serta di 2 pasaraya di Batu 6 dan Batu 8 Jalan Utara Sandakan. Penglibatan wanita sebagai pembuat keputusan dalam sektor perkhidmatan awam negeri telah mencapai sekitar 29%. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata kerajaan negeri akan mengambil inisiatif untuk memastikan penglibatan wanita dalam membuat keputusan di peringkat tertinggi itu akan melepasi tahap 30% dalam masa terdekat. Datuk Zainuddin menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan program pembangunan kepimpinan wanita berwibawa di Kota Kinabalu. Beliau berkata apa juga pandangan atau resolusi yang dicapai hasil perbincangan dalam program berkenaan akan diberi perhatian khasnya dalam konteks perkhidmatan awam negeri. Sementara itu, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa Haslina Ismail ketika ditemui memberitahu program memfokuskan kepada percambahan idea dan cadangan bagi mengangkat martabat wanita termasuk sebagai pembuat keputusan di peringkat tertinggi. Kita yakin melalui persidangan ini, melalui perbincangan ini akan ada satu informasi dan juga satu matlamat yang akan kita laksanakan pada akan datang demi kita mengangkat wanita ini untuk lebih cemerlang. Beliau berkata ini juga seiring dengan dasar pembangunan jangka masa panjang Rancangan Malaysia ke-12 yang menekankan pentingnya pemerkasaan wanita dalam semua sektor ekonomi, sosial dan politik. Masjid Saidina Abu Bakar Kampung Titingan Tawau menerima sumbangan wang tunai bernilai RM25,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS dan Pejabat Dewan Undangan Negeri APAS. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata sumbangan itu diharap dapat membantu jawatan kuasa masjid untuk membaik pulih kerosakan masjid yang telah digunakan sejak 50 tahun lalu. Datuk Nizam berkata sumbangan ini juga boleh digunakan untuk mempergiat lagi kelas-kelas agama dan aktiviti mengimarahkan masjid di kampung berkenaan.
Kita telah menyampaikan sebanyak RM25,000 untuk diguna pakai bagi membaik pulih Masjid Saidina Abu Bakar ini. Kerana kita dipahamkan bahawa masjid ini tidak lagi dapat menampung jumlah jemaah yang semakin ramai. Sementara itu, pengerusi masjid berkenaan Rusdin Mahmud berkata sumbangan berkenaan akan dimanfaatkan sepenuhnya. Bantuan ini kita gunakan daripada zakat, wang zakat. Jadi kita ada perkiraan di Majlis Kemasan Sabah sebab Tawau ini merupakan salah satu daerah yang banyak kutipan zakat, sama ada zakat fitrah, apalagi zakat perniagaan. Jadi ini duit umat daripada Tawau, kita kembalikan kepada umat di Tawau. Saya selaku pengurusi Masjid Saidina Abu Bakar banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan yang diberi pada kami. Jadi kami di sini melaksanakanlah sebaik-baiknya untuk masjid kami ini. Jasa dan bakti pesara guru tidak pernah dilupakan. Penasihat Jawatankuasa Pengelola Alumni Maktab Perguruan Sandakan MPS, Datuk Sairin Karno berkata walaupun telah bersara dalam perkhidmatan awam, namun pengalaman dan pengetahuan para guru masih diperlukan dalam usaha membangun negeri ini. Datuk Sairin memberitahu beliau turut mengguna pakai pengalaman sebagai guru untuk menabur bakti kepada masyarakat sehingga dilantik sebagai senator dan Adun Liawan selain menjawat jawatan pembantu menteri dalam Kabinet Negeri dahulu. Tidak semualah, tapi ialah terima kasih setakat ini daripada daerah-daerah masing-masing. Memang kita punya guru-guru ramai yang jadi tokoh guru besar, jadi majlis guru besar, pengurusi majlis guru besar. Ada juga guru-guru yang mendapat pengiktirafan dengan pelantikan di sektor-sektor swasta, ada yang dilantik sebagai ahli majlis daerah dan lain-lain. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam Majlis Perjumpaan Bekas Pelatih MPS kali ke-8 2023 di Keningau. Datuk Sairin merupakan antara tulang belakang pewujudan stesen radio Keningau FM pada 2009 yang menyediakan info mengenai dasar-dasar kerajaan dan hiburan kepada masyarakat setempat. Tagal Sungai Moroli Kampung Baru Ranau berjaya memberi impak besar kepada komuniti dari segi penjanaan ekonomi. Ini terbukti apabila 80% penduduk kampung terlibat dalam aktiviti ekonomi hasil kejayaan sistem Tagal. Wartawan Doni Ijom ada laporannya. Sistem Tagal Sungai Moroli diasas pada 2002 sebelum dikomersialkan sebagai Taman Pelancongan pada tahun 2008, seterusnya menjadi antara destinasi pilihan pengunjung di daerah Ranau. Tagal Sungai Moroli ini menjadi punca rezeki komuniti di kampung ini. Variasi daripada Tagal ini di kampung ini ada juga menyediakan pilihan lain kepada pengunjung, yaitu Taman Arnab, ada juga melawat rumah unik, taman-taman kucing dan homestay. Dalam masa sama, penduduk kampung turut menjual barangan kraft tangan dan hasil pertanian kepada pengunjung yang datang ke kawasan Tagal ini. Dengan adanya Tagal ini, penduduk kampung dapat mencari pendapatan lah. Kraft tangan ini, seperti ini, makanan, kebanyakan kraft tangan dan madu inilah buah-buahan. Selama yang saya di sini, berniaga di sini, boleh tahanlah sebab saya dapat bikin rumah dari sini. Bisnes, okey. Banyak membantu sekali. Belanja anak di sekolah, dari sini juga belanja makan, bayar bil. Sehingga kini lebih 400 komuniti kampung Luanti Baru menyertai Tagal Sungai Moroli terdiri 87 ketua isi rumah, 9 daripada mereka merupakan EJK Tagal. Kawasan penjagaan Tagal Sungai Moroli ini seluas 9 km melibatkan pelbagai jenis ikan seperti ikan kelah, serawi, lampam Jawa dan keli Afrika. Tagal ini merupakan contoh terbaik di mana komuniti kampung bersatu dalam menjana pendapatan melalui pelancongan dalam komuniti. Sistem Tagal ini bukan sahaja dapat menjaga spesies ikan air tawar, malah memberi hasil kepada komunitinya. Tony Jom, RTM.
Dengan itu berakhir perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan bersama Nurul yang Sapri. Sekian, Nurul. Dan terima kasih atas perincian dari Sabah itu. Berita wilayah akan kembali selepas ini. Gaya hebat, harga rendah. Shopee Hari Fashion Hebat, 18 setiap bulan. Gaya hebat. Dapatkan penghantaran dan pulangan percuma serta tawaran hebat fashion dan kecantikan di Shopee Hari Fashion Hebat. Hai, ayo rakyat Malaysia, jom kita ke Stadium Perpaduan Kuching Sarawak pada 16 September 2023, 7 malam sempena sambutan Hari Malaysia 2023. Pelbagai acara dan persembahan menarik antaranya persembahan pembukaan tarian kontemporari berkonsepkan Soul of Malaysia, persembahan khas musical Segulai Sejalai dan saksikan juga persembahan artis-artis terkenal tanah air. Jangan ketinggalan untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Ikuti siaran langsung menerusi semua stesen penyiar atau menerusi Facebook Live @Kementerian Komunikasi dan Digital dan Merdeka 360. Sambutlah Hari Malaysia 2023 dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Maklumat lanjut sila layari www.merdeka360.my. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Segulai Sejalai. Baik lagi perkembangan konvoi kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Konvoi diraja itu bakal tiba di Bandaraya Kuching petang ini. Perkembangannya bersama wartawan Monica Gary di Kuching. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Pada ketika ini saya berada di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching yang menjadi persinggahan rombongan Diraja Kembara Kenali Borneo yang akan dijangka tiba pada bila-bila masa saja lagi di Kuching pada petang ini. Dan tinjauan yang kita lihat pada petang ini di sekitar perkarangan kawasan ini telah mula dikerumuni oleh orang ramai yang mula hadir untuk bersama-sama menyambut ketibaan yang di Pertuan Agong kita. Dan keberangkatan tiba rombongan diraja ini nanti akan disambut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Manakala untuk makluman, Kuching merupakan lokasi kedua terakhir Kembara Kenali Borneo ini yang secara rasminya bermula dilawas pada 7 September lalu. Dan keadaan di Kuching pada petang ini sangatlah baik sekali, di mana cuaca pun tidak begitu panas dan hanya mendung sahaja ya. Manakala pada sebelah malam nanti turut diadakan majlis penutup dan santapan malam yang akan dihoskan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Dan di belakang saya ketika ini seperti anda lihat adalah kumpulan gamelan daripada Bayu Unimas yang akan mempersembahkan pukulan gamelan mereka pada santapan malam pada malam ini. Dan pada malam ini juga hadir pada majlis itu nanti pemangku yang di-Pertuan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar serta isteri dan juga Premier Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg serta isteri. Itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuching, Sarawak sempena program Kembara Kenali Borneo daripada rombongan diraja kita. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Monica Gary, terima kasih atas perincian itu. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Pulau Mutiara Laut Cina Selatan. Antara tumpuannya, Bulan Kebangsaan terus diwarnai pelbagai program. Terus saja bersama Haji Jack di Labuan. Haji, silakan. Bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, Jabatan Penerangan Labuan menganjurkan pertandingan Anugerah Semarak Gemilang. Penyertaan dibuka kepada agensi kerajaan, swasta, NGO dan orang perseorangan dengan menghiasi jalur gemilang di premis, bangunan atau kediaman masing-masing. Pengarahnya Azman Sipan berkata, penilaian pertandingan berdasarkan beberapa kriteria. Peserta perlu menghantar gambar pertandingan melalui media sosial jabatan berkenaan untuk sesi penilaian. Pengumuman dan penyampaian hadiah akan diadakan dalam satu majlis apresiasi pada hujung bulan ini dengan menawarkan hadiah wang tunai kepada pemenang.
Tapi Jabatan Penerangan sebagai penganjur utama, kita akan turun juga ke lokasi-lokasi untuk memastikan gambar-gambar yang diantar itu benar-benar seperti yang kita lihatlah bagi menentukan pemenang anugerah Semarak Merdeka bagi tahun ini. Beliau ditemui pada program Semarak Gemilang 2023 di Balai Raya Kampung Pantai Labuan yang telah disempurnakan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Sidek. Program merupakan siri jelajah yang terakhir dengan kerjasama MPP Zon Labuan dan merupakan salah satu pengisian program bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan kempen Jalur Gemilang peringkat Labuan. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS telah menjenamakan semula program bagi membantu golongan belia, suri rumah dan masyarakat di bawah usia 40 tahun untuk meningkatkan taraf hidup. Melalui transformasi pendidikan kemahiran PKM 2.0, KEMAS menyasarkan kebolehpasaran menyambung pelajaran dalam bidang-bidang keusahawanan yang ditawarkan. Bidang tersebut adalah masakan, jahitan dan danan diri, pendidikan kesejahteraan keluarga, seni tangan dan komputer yang ditawarkan secara percuma. Pengarah Bahagian Pendidikan Kemahiran Ibu Pejabat KEMAS Dr. Zainal Abidin Ali berkata, golongan berkenaan perlu memanfaatkan peluang yang disediakan. Bila sebut kemas dalam bidang kemahiran, dia akan nampak jahitan dan masakan golongan yang ibu-ibu. Tapi kali ini kita menyebar luas dan membuka peluang seluas-luasnya kepada golongan belia. Lepasan sekolah khususnya selepas tamat SPM ataupun pelajar-pelajar di IPT sama-sama mengambil peluang bidang kemahiran ini. Sekarang ini kita buka luas kepada semua belia-belia sama ada lelaki dan juga wanita. Tak semestinya wanita saja, lelaki pun kita galakkan untuk turut serta dalam bidang kemahiran yang kita sediakan. Boleh datang ke KEMAS secara percuma. Beliau berkata demikian pada program Pusat Daya Maju Masakan di Labuan. Penganjuran pelbagai acara dan program di sesuatu kawasan sememangnya boleh membantu penduduk menjana pendapatan. Penganjuran Victoria Music Festival 2023 misalnya telah berjaya meningkatkan jualan lebih 100 peniaga kecil. Rata-rata para peniaga menzahirkan penghargaan dan berharap lebih banyak program hujung minggu diadakan di pulau ini. Baguslah untuk peniaga, acara dia padatlah. Memang baguslah, best dari segi jualan, alhamdulillah lah. Jualan alhamdulillah lah setakat ni sebab sambutan pun alhamdulillah ramai. Dalam 3 hari ini alhamdulillah lah kawasan sini alhamdulillah memang ramai. Berjalan dengan baik, pengunjung pun agak memuaskan, agak baik sambutan yang peniaga-peniaga terimalah. Cuma faktor cuaca yang kita tak dapat kawal. Program-program macam ni memang bagus kamu adakan untuk di Labuan sebab untuk weekend baguslah untuk family time. Program merupakan anjuran Persatuan Seni dan Kebudayaan Labuan dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Labuan dan Perbadanan Labuan. Bukan sahaja memberi semula kepada komuniti, program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR juga menjadi platform untuk mengajak masyarakat melakukan aktiviti bermanfaat. Untuk itu, sebuah hotel di wilayah ini telah menganjurkan Tiara Tropical Run untuk edisi kedua selepas pandemik COVID-19. Penganjuran adalah untuk meningkatkan tahap kecergasan masyarakat di samping membudayakan amalan hidup sihat. Hampir 200 penyertaan diterima termasuk dari Sabah, Sarawak dan Brunei melibatkan 2 kategori iaitu 10 km dan Fun Run 5 km. Bagi acara 10 km, pemenang pertama hingga ketiga masing-masing menerima hadiah wang tunai beserta medal. Dengan itu sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Haji Ejek, terima kasih atas perincian dari Labuan itu. Kira-kira 600 anggota dan pegawai polis ditugaskan pada pilihan raya kecil Dewan Negeri Pelangai bagi memastikan proses pemilihan berjalan lancar. Ketua Polis Pahang Datuk Yahya Othman berkata pihaknya akan menggunakan kekuatan anggota kontijen Pahang sepenuhnya bermula pada hari penamaan calon sehingga selesai PRK pada 7 Oktober depan. Pihak Polis Kontijen Pahang akan menggunakan semua kekuatan dalaman yang ada dalam kontijen untuk menghadapi pilihan raya kecil ini. Iaitu kita anggarkan seramai lebih kurang 600 orang akan terlibat dalam pilihan raya kecil, iaitu penugasan semasa penamaan calon, hari tempoh berkempen,
dan juga semasa undi awal dan hari mengundi pada 7 Oktober. Tambah beliau, polis juga akan membuat pemantauan bagi memastikan tiada berlaku isu-isu melibatkan 3R. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Perhimpunan Bulanan di Kuantan. Industri aero angkasa berupaya melonjakkan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi. Pembangunan industri ini akan ditumpukan kepada pembangunan kluster aero angkasa bersepadu yang mampu menarik pelaburan berkualiti. Usaha ini dijangka meningkatkan pertumbuhan industri untuk mencapai sasaran pendapatan sebanyak 30 bilion ringgit pada tahun 2025 yang paling utama dapat menawarkan pekerjaan kemahiran dengan gaji yang lebih tinggi kepada rakyat. Isu melibatkan kaum dan agama perlu dielakkan terutama menjelang pilihan raya. Perkara itu boleh menyebabkan pertikaian dan perpecahan kaum dalam sesebuah negara. Dalam satu kenyataan, Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam turut mengingatkan pemimpin politik agar tidak mengeluarkan fatwa secara tidak bertanggungjawab. Selain itu, rakyat serta pemimpin politik tidak perlu bimbang mengenai hak kaum masing-masing dan agama yang dianuti kerana Raja-Raja Melayu dan Majlis Raja-Raja mempunyai peranan dalam memelihara perkara tersebut. Baginda juga menyeru semua ahli politik mengambil pendekatan menanam dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat demi kesejahteraan negara. Kenyataan itu buat susulan rungutan dan kebimbangan rakyat terhadap isu yang boleh menggugat keharmonian negara. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADI menyokong penuh inisiatif meletakkan nilai maqasid syariah, prinsip akhlak dan kerohanian dalam membentuk masyarakat madani dalam pembentangan kajian separuh penggal RMK ke-12. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Zamri Zainal Abidin, kepentingan maqasid syariah akan memastikan segala urusan dan pentadbiran negara sentiasa menatijahkan kebaikan serta kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Dengan kita melihat susur galur ataupun carta alir setiap tonggak dalam Malaysia Madani ini, kita dapat lihat ia bertepatan dengan kehendak ataupun dengan hala tuju maqasid syariah juga. Jadi sebab itu pada saya berani saya katakan bahawa pendekatan Malaysia Madani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia ini adalah merupakan suatu pendekatan yang berasaskan maqasid syariah. Jelas beliau, penerapan nilai maqasid syariah tidak hanya terbatas sesama kaum atau seagama sahaja. Bahkan ia merentasi bangsa, kaum dan agama seterusnya dapat menghidupkan keharmonian dalam masyarakat. Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata TPPS telah menyelesaikan 7,378 kes membabitkan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah TTPR dan Tribunal Pengurusan Strata TPS sepanjang tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, setakat ini kes tertunggak yang masih dalam tindakan TPPS adalah sebanyak 5 kes. Jelasnya lagi, sebanyak 12,006 diselesaikan termasuk semua kes tertunggak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Alhamdulillah dari segi kes-kes yang lama yang selama ini tertunggak, kita telah selesaikan hampir kesemuanya, hanya tinggal 5 lagi kes. Untuk menjelaskan magnitud betapa banyaknya kes ataupun isu yang dikemukakan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pembukaan Persidangan Presiden TPPS. Dalam pada itu, TPPS bekerjasama dengan bahagian teknologi maklumat telah membangunkan sistem ETPS yang membolehkan orang ramai melakukan pendaftaran kes dan pembayaran secara elektronik bermula bulan ini. Mesyuarat khas Sidang Dewan Rakyat sekali lagi menolak usul berkaitan keputusan melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk dibahas. Yang dibetulnya, Tan Sri Johari Abdul menjelaskan mesyuarat khas ini adalah mengikut peraturan mesyuarat 11/3. Mengatakan ini ialah sidang khas. Sidang khas itu 11/3, maka yang menentukan ialah Perdana Menteri. Maka apa yang termaktub dalam syarat-syarat yang diletakkan itu saya ikutlah, sebab itulah 11/3. Baik, saya sebut semalam juga kepada Arau dan Macang, saya akan memberi ruang. Saya tahu
Ini ialah isu politik yang masyarakat juga nak tahu apa yang berlaku. Saya kata selepas Perdana Menteri membahaskan. Maksud selepas ini tak kata semalam. Saya tak kata hari ini. Selepas ini maknanya you have 6 days. You have 6 days. Hari ini, besok, lusa, tulat. You can say out. Bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM membuka lambakan tawaran kerjaya baharu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Peluang ini harus direbut pelajar dengan menguasai bidang berkenaan setelah pelbagai inisiatif beri berkenal kerajaan termasuk membawa pelabur besar melabur di negara ini. Bagi memupuk minat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi meneruskan program Kembara Sains Borneo bagi memperkenal kaedah pelajaran interaktif dan menyeronokkan secara percuma. Seri 2 ini akan menjelajah ke Kimanis, Tawau dan Nabawan. Maka peluang-peluang pekerjaan ini kita mahu supaya diisi oleh rakyat tempatan kita. Dan rakyat kita mesti melengkapi diri mereka dengan pengetahuan STEM supaya kita boleh menyambut peluang-peluang pekerjaan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, termasuk juga dalam konsep Madani Malaysia. Beliau menyatakannya selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Saingan kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun skuad Harimau Muda bakal turun menentang Thailand pada aksi terakhir kumpulan H di Stadium Chonburi malam ini. Malaysia perlu mempertaruh skuad dan taktikal terbaik dalam usaha menjinakkan tuan rumah dan muncul juara kumpulan. Kemenangan akan memastikan mereka layak secara automatik ke pusingan akhir yang akan berlangsung di Qatar tahun depan. Kedua-dua pasukan kini terikat enam mata, namun Thailand berada di kedudukan teratas dengan kelebihan jaringan. Biarpun anak buah P. Elavarasan masih boleh mengharapkan slot selaku 4 naib juara terbaik untuk layak jika tewas malam ini. Namun ia adalah risiko yang perlu dielakkan. Ketika ini, skuad negara berada di kedudukan kelima dalam senarai pasukan kedua terbaik. Hanya 16 pasukan terdiri daripada 11 juara kumpulan dan 4 naib juara terbaik. Selain tuan rumah Qatar, akan layak beraksi di Piala Asia bawah 23 tahun depan. Dalam 5 pertemuan terakhir, Malaysia menang sekali ke atas Thailand, seri 2 kali dan kalah 2 kali. Muncul juara di kejohanan bowling padang dunia di Gold Coast, Australia baru-baru ini merupakan momen terindah buat dua pemain negara, Nur Ain Nabilah Tarmizi dan Alina Nawawi. Apatah lagi kejayaan itu dicapai hanya dalam tempoh 10 tahun menceburkan diri dalam sukan berkenaan. Lebih manis, duo berkenaan menamatkan penantian negara selama 15 tahun apabila mengungguli kategori bergu wanita. Saya tak sangka dia seawal ni sebab saya baru main long boss ni dalam 10 tahun. Jadi bila 10 tahun baru bermain dan saya dapat capai apa yang orang lain memang idamkan, especially untuk atlet long boss. So itu jadi memories yang sangat bermakna untuk saya. Impian saya memang untuk menjadi juara dunia. Untuk mempertahankan tu mungkin orang cakap akan jadi susah, tapi kita akan cuba sehabis-baiklah untuk mungkin lebih banyakkan training. Pada kejohanan itu, Nur Ain dan Alina menewaskan lawan dari Malta, Rebecca Rickson Cornelie Rickson dengan keputusan 15-11 di Broadbeach Bowls Club. Susulan kejayaan membanggakan itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS mengumumkan insentif wang tunai buat Nur Ain dan Alina. Menterinya Hannah Yeoh berkata wang insentif tersebut diberikan menerusi skim hadiah kemenangan sukan Syakam sebagai menghargai kejayaan mereka mengharumkan nama negara. Kita sangat bangga kerana ini adalah contoh wanita dalam sukan yang kita mahu tunjukkan kepada golongan wanita di Malaysia bahawa jika anda percaya, anda boleh melaksanakannya. Dan kita di peringkat Majlis Sukan Negara, saya nak mengumumkan syakam yang akan diberikan kepada mereka. Untuk Nur Ain dan Alina, jumlah syakam adalah 80,000. Jadi jumlah seorang 40,000 seorang. Turut menerima insentif gandingan Sufi Rusli dan Izzat Syamir yang meraihkan sekategori beregu lelaki. Mereka akan menerima RM10,000 seorang.
Polis Johor berjaya menumpaskan cubaan menyeruduk masuk benih udang karang bernilai 1.8 juta ringgit selepas menahan sebuah bot mencurigakan di JT Awam Legaran Air Gemuruh Sedeli petang semalam. Turut ditahan 5 lelaki berusia 21 hingga 53 tahun. Ketua Polis Johor, Datuk Kamrul Zaman Mamat dalam pernyataannya berkata, pemeriksaan mendapati bot berkenaan membawa 150 kotak mengandungi 180,000 ekor benih udang karang dengan nilai RM10 setiap seekor tanpa permit yang sah. Selain udang karang, polis turut merampas bot dan enjin serta sebuah lori melibatkan anggaran rampasan keseluruhan kira-kira 2.45 juta ringgit. Kes disiasat mengikut Seksyen 40 Akta Perikanan 1953 yang memperuntukkan denda tidak kurang RM500 dan tidak lebih RM20,000. Satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menangani isu kekurangan beras tempatan di Melaka. Menurut Esko Ketua Jabatan Makanan Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh, jawatan kuasa berkenaan akan bertindak secara terperinci terhadap kemasukan dan pengeluaran beras berkenaan. Jawatan kuasa khas itu melibatkan dua agensi iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta Kawal Selia Padi dan Beras. Kita akan buatkan satu garis panduan SOP untuk masalah beras ni supaya kita nak bagi tahu, sebab sekarang ni yang menguruskan, yang tahu stok in dan out beras dalam Negeri Melaka adalah Kawal Selia Beras. Tapi KPDNCP tak tahu, dia hanya menjalankan tugasan untuk buat pemeriksaan dan sebagainya. Jadi besok kita akan sinkronaskan kedua-dua agensi ini supaya mereka ni dapat data yang sebenar dan mereka boleh jalankan operasi ini dengan data yang ada. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Ops Candi Jasin. Inisiatif Akademi dalam Industri dengan peruntukan dana khusus RM209 juta yang diumumkan Perdana Menteri merupakan satu langkah efisien dan berkesan membantu golongan belia mendapat pekerjaan. Menurut ahli akademik, langkah proaktif itu secara tidak langsung dapat mengatasi atau mengurangkan isu pengangguran di peringkat lebih awal di samping membentuk tenaga kerja mahir sejak dari awal. Pendekatan ini kita dapat memupuk dari segi ekonominya, memupuk pelajar-pelajarnya untuk lebih kepada ke arah industri khususnya, di mana keperluan pada hari ini lebih kepada industri 4.0 dan tidak hanya semata-mata kepada lepasan industri, tapi lebih kepada kemahiran, lebih kepada teknologi dan sebagainya. Saya mengharapkan pendekatan ini akan terus berterusan, insya-Allah. Pihak institut kena bekerjasama dengan pihak industri. Macam kami ada bahagian penyelidikan, kita tengok apa keperluan industri dan apa yang institut kita boleh tawarkan. Adik kita bentangkan dalam bentuk policy paper ke ataupun dalam saluran yang betul untuk bagi tahu sebenarnya industri perlukan yang macam ni. Jadi supaya benda tu untuk elakkan pembaziran tenaga buruh lah, supaya dia selari. Seramai 50,000 anak muda disasarkan mendapat pekerjaan berkemahiran dengan sijil kemahiran Malaysia pada akhir RMK ke-12. Seorang datuk dan cucu lelakinya ditemukan lemas dalam sebuah kolam terbiar berdekatan restoran di Taman Kempas Sungai Petani, Kedah malam tadi. Polis menerima laporan berkenaan kira-kira pukul 7.20 malam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Zaidi Cik Hassan berkata, mangsa pertama berusia 78 tahun dan mangsa kedua, seorang kanak-kanak berusia setahun 7 bulan. Berdasarkan soal siasat terhadap bapa kanak-kanak, dia berkata anaknya sering dibawa datuk berjalan-jalan setiap petang. Sewaktu mencari mereka melalui kawasan kolam, dia ternampak orang ramai berkumpul dan menemui bapa serta anaknya dalam keadaan terapung. Siasatan awal mendapati tiada sebarang unsur jenayah. Kedua-dua mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Sultan Abdul Halim untuk proses bedah siasat sebelum dituntut keluarga mangsa. Minat mendalam terhadap seni kraf tangan tradisional dalam pembuatan parang dan pisau tidak disia-siakan Hassan Saini Muhammad. Meskipun bermula dengan sekadar hobi, namun usahawan itu kini bergiat aktif sehingga kan menerima permintaan tinggi dengan harga mencecah ratusan ringgit. Fahmi Muhammad Nur ada laporannya.
Hassan Saini, 42 tahun, tidak menyangka ilmu dipelajari berkaitan besi sewaktu berkhidmat selama 15 tahun dengan Keretapi Tanah Melayu Berhad mampu diterjemah dengan pembuatan produk kraft tersebut. Jelasnya potensi yang ada pada produk kraft logam ini sangat besar, khususnya daripada penggemar aktiviti luar. Peminat camping, hiking, outdoor ni, sebelum ni saya tak nampak dia orang ni. Saya nampak kolektor saja. Jadi saya masa tu saya buat tradisional lah untuk kolektor berminat kepada bila parang-parang tradisional ni. Jadi selepas adanya peminat-peminat baru daripada bidang outdoor, camping, hiking, survivor dalam hutan, itu saya berubah pada ni. Itu lagi nampak boleh pergi jauh lah. Tampil dengan kelainan, Hassan menginovasikan produk ciptaannya dengan meletakkan kod QR pada setiap parang dan pisau yang dihasilkan. Baik, ini salah satu keunikan produk Encik Hassan ini. Setiap pisau dan juga parang yang dihasilkan akan diletakkan kod QR dan apabila diimbas akan mengeluarkan segala informasi berkaitan pisau dan juga parang ini seolah-olah seperti sijil kelahiran. Bapa kepada 4 orang anak ini turut memasang impian untuk memasarkan produk kraft tradisionalnya ke luar negara. Alhamdulillah setakat ni dia makin positif. Contoh yang terbaru-baru ni kami dekat Teluk Intan, sale tahun lepas sebanyak sekian, yang kali ni 3 kali ganda lebih. Sebab apa? Sebab perubahan tu. Lagi satu, customer yang dah pernah beli dulu datang balik dengan bawa kawan. Kepuashatian orang tu. Jadi saya buat produk ni untuk bukan sekadar dia pakai, saya bayangkan saya yang nak pakai. Jadi kualiti saya jaga untuk saya pakai. Macam itulah saya jaga kualiti. Kegigihan usahawan ini diharap menjadi inspirasi buat masyarakat berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Laporan Fahmi Muhammad Noor, RTN. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di bawah Program Pembangunan Komuniti IRID menganjurkan program Konvoi Kembara Merdeka Desa Madani yang melibatkan 5 negeri. Pengarah Kemas Negeri Kamarul Bahari Muhammad Salih berkata, konvoi itu akan singgah di beberapa kawasan kampung di sekitar Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan sebelum berakhir di Dataran Gemilang, Putrajaya. Kita tak melalui Lebuh-Raya sebab kita pun sedia maklum nama kementerian kita Kementerian Kemajuan Desa. Jadi kita akan melalui kawasan-kawasan kampung dan kita akan berhenti di beberapa kampung yang kita dah pilih untuk kita melaksanakan program bersama masyarakat kampung itu. Maknanya semua peserta konvoi ini akan terlibat dalam program-program itulah bersama masyarakat di kampung-kampung. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan acara pelepasan peserta seramai 45 peserta dari Pulau Pinang di Wisma Persekutuan pagi tadi. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nur Zamri, Malaysia Madani, tekad perpaduan paduhi harapan. Assalamualaikum.